Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, nazir masjid, barisan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, para alim ulama, orang-orang besar kawasan ini, muslimin muslimat, hadirin hadirat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah kerana kurniaan nikmat yang cukup banyak. Antara nikmatnya adalah kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara nikmatnya kita dianugerahkan taufik dan hidayah Allah. Antara nikmatnya Allah kurniakan kesihatan kepada kita. Antaranya Allah tempatkan kepada kita untuk mentaati. Maka nikmat ini kita nak hitung nescaya tidak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tak akan terhitung betapa banyaknya nikmat-nikmat ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Sabang tahun kita menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dikisahkan oleh tokoh-tokoh dengan pelbagai kisah yang cukup menarik, yang kadang-kadang kita dengar berulang kali dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Kerana sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ni bukan sekali. Bagi seorang tu mungkin sampai 5 kali, 6 kali. Kalau macam saya ni 30 kali, 40 kali lah. Tiap malam, pagi, petang, kadang-kadang duduk sambut Maulidur Rasul. Itu biasa, tuan-tuan. Cumanya, apa yang saya nak bincang pada malam ni adalah 2 perkara. Perkara yang pertama, ringkasnya, keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedua, bagaimana kita nak jelmakan apa yang ada pada Nabi untuk kita ikuti dan kita patuhinya. 2 perkara ini adalah amat penting. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad ini pertama sekali dia beza dengan orang lain, sekalipun dia manusia. Sebab itu Syekh Izzuddin bin Abdissalam menyatakan, Muhammadun basyarun walaysa kal bashar innahu yaqutun bainal hajar. Muhammad itu manusia, tapi dia tidak seperti manusia biasa. Tapi sebenarnya ia diibarat seperti batu permata di antara batu-bata. Nilainya cukup mahal. Pertama, Allah jadikan Nabi kita ini dari segi rupa parahnya paling comel. Orang kata dalam bahasa kita sedap tengok, cantik, orang yang hebat. Saya nak baca sikit supaya tuan-tuan faham dan saya pun faham sama bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak terlalu tinggi Melayu dan tidak terlalu rendah. Dia bukan orang tinggi sangat dan bukan orang rendah.
Ketinggiannya sederhana di kalangan orang lain, maknanya sederhana. Ada diibaratkan kalau dia berjalan dengan seorang tu, dua orang, ada hak tinggi sikit, ada hak rendah sikit, dia tengah. Ialah saiz Arab lah, bukan saiz Melayu kita ni, rendah sikit. Cerita 1400 tahun lebih dulu. Keduanya, Nabi kita ini rambutnya tidak kerinting dan tidak lurus, tetapi antara keduanya. Nak kata lurus, terik, cacang bukan. Nak kata kerinting tak. Jadi rambut tu lembut, ala ke nak berombok juga sikit. Dan rambut Nabi ni pula, kalau ikut ceritanya panjang sampai kat bahu, kat belakang. Dan rambut Nabi ni pula warnanya hitam. Maksud saya warna hitam, walaupun usianya 63 tahun, dia hitam. Yang ubangnya ada orang bilang berapa puluh orang saja, 16 orang ke berapa je, sikit sangat. Dan dia tak pakai dye, Allah jadi dia macam tu. Berlawanan dengan sahabatnya bernama Abu Bakar, yang lebih muda padanya 2 tahun, tapi rambutnya ubang banyak. Itu beza antara Nabi ni. Dan Nabi ni sentiasa rambut dia ni diminyakkan. Dan style Nabi, dia sisir rambut dia di belah tengah. Orang smart sangat tuan-tuan. Itu cara Rasulullah SAW. Dikatakan lagi, mukanya bulat dan putih kemerahan. Mukanya bulat dan putih kemerahan. Rambutnya lebat, sendi-sendinya nak tampak jelas. Maknanya sadu jugalah orangnya. Dia tak macam saya ni. Tak, orangnya kemah nampak. Tidak banyak bulu di badan kecuali pada anggota tertentu. Dia ada. Begitu juga badannya tidak dipenuhi bulu. Tapak tangan dan kakinya tebal. Tapak tangan dan kakinya tebal. Mana kemah lah. Walaupun lembut tangan dia, nampaklah. Kalau dia berjalan, maka dia angkat kakinya tanpa menyeret ke bumi. Dia tak jalan selerek, nak macam orang gaul. Tak. Dia angkat tinggi sah. Kemah cara dia. Bagaikan sedang berjalan di tanah yang cerung. Itu cara Nabi berjalan. Bahkan dia ni pula berjalannya cepat, pantas. Jadinya sahabat kalau berjalan dengan Nabi macam terkejar-kejar. Oh, cergah je. Jangan main. Kalau dia berpaling, maka dipalingkan beserta badannya. Nak tengok sini. Tak macam saya tengok. Dengan tubuh-tubuh lalu tengok. Beradab sangat orang. Dan memang pun Nabi ni. Antara dua belikaknya ada cop kenabian yang menunjukkan baginda penyudah segala nabi. Maksudnya ada seolah-olah macam bulu-bulu yang membentuk pada dua belikaknya khatamun nubuwah. Ada orang kata bulu lembut macam bulu kuda. Memiliki tapak tangan yang paling lapang, boleh diertikan sebagai pemurah. Tangan dia macam besar, lapang. Itu maknanya sifat kepemurahannya luar biasa. Dadanya sangat bidan. Ini pun menggambarkan kadang-kadang orang yang berlapang dada lah. Paling benar sebutan dan percakapannya.
Dalam riwayat kata Nabi sepanjang hayat dia tak pernah sekali pun cakap bohong. Paling mengotakan perjanjian. Kalau berjanji betul. Manusia paling lembut perangai. Nak kenal orang paling lembut perangai, Nabi lah. Paling mulia pergaulan ni, orang bergaul dengan dia puas hati. Kita tak bunyi mulut je, sini je, satira, cakap kok, sindir kok, sudah. Siapa yang melihatnya sekali lalu terasa kehebatannya. Tengok sekali, oh hebat. Umum Ma'bad kata kalau Nabi diam nampak kehebatannya. Kalau dia bercakap seolah-olah keluar daripada mulutnya mutiara yang cukup enak didengar. Buah-buah ilmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dia mengajar manusia ilmu dan hikmah. Dan siapa yang benar-benar bergaul dengannya akan mencintainya. Ada orang tu sekali dia bergaul dengan orang baik saja. Tapi ada orang tu 14 tahun tak baik lagi. Dia sekali je. Ni cara Nabi. Macam mana dia boleh masuk dengan orang. Ada seorang yang menyifatkannya dengan berkata, ada orang bila tengok Nabi dia cakap apa? Tidak pernah aku lihat sebelum dan selepasnya orang sepertinya. Itulah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat telaja. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak sifatkannya, banyaklah sifat-sifat yang kita tak bolehlah nak sebut panjang lebar, tapi itulah sifat-sifatnya. Saya nak sifat-sifat macam tu. Saya tak naklah kita nak cuba buat plastik surgery ke ubah. Nak jadi Nabi tak boleh. Iaitu kurniaan. Yang Allah ajar kat kita, Allah suruh kita, Nabi suruh kita ikut sifat-sifat. Sifat kesabaran yang tinggi, sifat ihsan, sifat dermawan, sifat pemalu, sifat pemberani, sifat kepimpinan, semua ada pada Nabi. Yang ini paling perkara yang paling payah kita nak dapat mana-mana orang. Ini dia Nabi. Allah bagi dia ni satu package, yang mana package itu paling hebat. Sebab itu Nabi kita ni tuan-tuan, tak ada dalam sejarah kita dengar orang kata ke Nabi kita ni melainkan hak molek belaka-laka. Nak kata tak molek pun jadi molek. Tak ada yang tak molek melainkan molek belaka-laka. Ni pelik ni. Sebab itu kita disuruh ikut. Kenapa? Kerana Allah pakaikan Nabi dengan pakaian kesempurnaan. Bahagian peradaban Nabi yang tertinggi Allah ajar, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Makanya Nabi hebat. Sebab itu seorang tokoh pengkaji barat, dia duk kaji tentang Nabi ni. Ramai orang duk kaji tentang Nabi. Jadi nak tengok Nabi kita ni balas mana. Siapa dia Nabi kita? Kalau kita tengok seorang pakar psikologi yang terkenal daripada University California, Julius Masserman, dalam satu rencana yang bertanya who were history Greek leaders,
Antara ramai-ramai dalam sejarah, siapa di kalangan mereka yang dianggap sebagai pemimpin paling agung? Maka kenyataan tersebut telah diulas dalam majalah Times 15 Julai 1974. Dia buat satu kenyataan yang cukup hebat. Dia kata kalau ada orang zaman dahulu bernama Pasteur dan Salk sebagai pemimpin dalam satu bidang intelektual, Mahatma Gandhi dan Confucius adalah pemimpin dalam bidang yang lain. Alexander the Great, Kaiser Hitler pemimpin dalam kategori kedua. Mungkin ketiga, ketenteraan dan keamanan. Jesus dan juga Buddha pemimpin dalam kategori ketiga sahaja, keamanan. Tapi mungkin pemimpin yang teragung adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin sepanjang zaman, tak ada lagi orang boleh lawan dia. Allah jadi dah macam tu. Jadi kita ni boleh ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita merasa cukup selesa. Maseman juga pernah berkata, Muhammad adalah ikon keagamaan yang paling berjaya. Ini orang puji tentang Nabi kita. Tuan-tuan bayangkan, nak ubah yang paling payah namanya nak ubah manusia. Nak ubah binatang mudah, harimau, pegang besi panah, tengok mereka yang bela dalam sarkas, boleh ikut. Tapi manusia tak mesti, tuan-tuan. Kita ajar kau lain, dia fikir kau lain. Kita suruh kau lain, dia nak kau lain. Sebab manusia ni dia ada dua, nafsu dan dia ada juga iman atau hati. Berapa ramai orang rebah kepada nafsu? Berapa ramai orang tak boleh nak imani? Ini payah, tuan-tuan. Payah. Saya nak ibaratkan begini. Kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah tuan-tuan, masa kecil seorang tok guru yang hebat, maka tok guru yang hebat itu banding dengan Rasulullah SAW jauh beza. Itu kita kagum dah. Tapi Nabi kita ni dia lain, tuan-tuan. Apa istimewa Nabi? Oleh kerana Nabi ni Rasul insani, Rasul manusia. Maksudnya saya dia orang manusia, dia manusia. Segala warna manusia depan dia. Watak, samsing, PA, perangai, semua sekali ni Nabi boleh rawat. Yang ni payah. Tuan-tuan tanya orang, sebagai contoh, tuan-tuan tanya orang, apa nama ni, kaunselor. Tengah kata tuan kaunselor yang berjaya, motivator yang hebat. Tuan, saya nak bagi kat tuan, setiap seorang tuan boleh rawat 1000 ya. Tapi syaratnya dapatkan tu selepas 3 tahun. Tuan nak berapa? Nak 14,000 kali, 14,000 kali 1,000, 14 juta tu. Tak apa. Tapi selepas 3 tahun atau 5 tahun, tak apalah. Apa dia tuan? Tuan pergi ke pusat serti tu, diceramah orang ada. Diceramah berair batu-batu.
Lepas 2 minggu tak tahu, tak berjaya tu. Payah nak cerita ni manusia ni, payah pun. Tapi Nabi SAW dia boleh hukum. Itu dia Pak. Dia bukan sekadar boleh hukum, tuan-tuan. Tapi dia kenal potensi orang ni, lalu dia develop. Kita selalu dibentangkan tentang pemimpin-pemimpin yang hebat. Orang tu pemimpin ni hebat, pemimpin ni hebat, pemimpin ni hebat. Ya. Dalam kehebatan kepimpinan tersebut, satu kelemahan yang berlaku, dia tidak boleh melahirkan pemimpin yang hebat. Dia tidak boleh menggantikan pemimpin yang hebat. Umar bin Abdul Aziz hebat, tapi selepas dia hebat. Muhammad Al-Fatih hebat, selepas dia. Salahuddin Al-Ayyubi hebat, selepas dia. Nuruddin Az-Zanki hebat, selepas dia. Tapi Nabi dia lain. Dia boleh lahirkan Abu Bakar, dia boleh lahirkan Umar, dia boleh lahirkan Uthman, dia boleh lahirkan ramai. Dan mereka ni bukan hebat, hebat sungguh. Tuan-tuan, bukan bidang kepimpinan sahaja, dia boleh lahirkan juga tentera yang hebat. Bukan bidang ketenteraan sahaja, dia boleh lahirkan panglima-panglima yang hebat. Panglima tentera Islam zaman Nabi semua saing jadi mati juga. Kita baca sejarah Zaid ibn Harithah, kita baca sejarah Abdullah ibn Rawahah, kita baca sejarah Ja'far At-Tayyar dalam peperangan Mu'tah. Kita tengok kehebatan mereka ini amat luar biasa. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok mereka ni kehebatannya sangat-sangat hebat. Allah jadi hebat. Ni Nabi punya. Kita tengok peribadi-peribadi pula, semua hebat-hebat. Sebab Nabi ni tuan-tuan, dia lain cara dia. Pertama, dia jelaskan matlamat hidup. Kalau kita cakap dengan anak kita apa benda, mak mu belajar sungguh mak, senang. Mu masuk universiti, mu dapat tinggi-tinggi, boleh mengajar universiti, boleh berjaya, boleh bergiang, boleh. Kita akan sebut dunia. Betul? Betul lah. Kita akan sebut benda-benda macam tu. Tapi Nabi bila tengok anak, Nabi nasihat sampai ke akhirat. Dunia ni alat sementara. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Mu jadilah hidup di dunia seperti orang asing atau orang musafir. Mana di sana ada satu destinasi namanya akhirat. Nabi nasihat kepada Abdullah ibn Abbas yang kecil, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Wahai anak, aku nak rayak kepadamu, nak ajar beberapa kalimat. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Jagalah Allah, kamu dapati Allah ada depan kamu, bantu kamu. Ini semua menggambarkan kepada kita bahawa Nabi ni tuan-tuan, dia luar biasa. Dia betul cara fikir.
Jadi Nabi ni dia latih akalang ni, ni paling mahal antara ni. Bina akal besar. Kita ni depan kita ada 4 akal. Satu akal kecil, satu akal sakit, satu akal biasa, satu akal besar. Akal kecil ni macam mana? Saya, bini saya, laki saya, anak saya, kereta saya, rumah saya, kucing saya je. Kecil sangat akal dia, tak besar mana, setakat tu je. Dia duk nampak dekat dengan dia je. Dan keluarga dia, kucing, harta, binatang dia, semua sekali hak tu je nampak. Ni dia panggil akal kecil. Akal yang kedua namanya akal biasa. Akal biasa ni jenis orang suka pegang WhatsApp, tengok berita. Macam mana rusuhan kuih Mariaman, apa nama, macam mana ya bomba tu, bola macam mana, sukan macam mana, politik macam mana, ekonomi macam mana. Dia akan cakap sekadar biasa, dia baca surat khabar, dia tengok tu ni panggil akal biasa. Akal yang ketiga namanya akal sakit. Akal sakit ni dia akan letak satu justifikasi, orang lain semua salah, dia yang betul. Orang tu salah, orang ni salah, tu salah. Tukar ceramah pun lama sangat ceramah salah. InsyaAllah tak lama tu. Pakat salah habis. Ni akal sakit. Akal sakit ni ramai. Kalau kita bercakap tu macam kita ni maksum, waliyazbillah. Tapi yang kita nak ni akal besar. Akal besar ni tak ramai. Malang sekali kalau pemimpin akalnya kecil, akalnya biasa. Tapi kalau akalnya besar, lain. Akal besar ni tuan-tuan kita tengok, Nabi didik sahabat dia semuanya jadi akal besar. Saya nak cerita satu kisah je. Satu hari Nabi berjalan hijrah. Selepas sembunyi di Gua Sur, keluar nak pergi ke Madinah, maka dikejar oleh Surakah bin Malik al-Ju'shum. Akhirnya Surakah tak boleh nak lawan. Kudanya sendiri pun terjeruh kaki. Nabi pun pergi kat Surakah. Nabi kata, wahai Surakah. Selepas dia serah diri, Nabi kata, wahai Surakah, kamu nak tak mahkota kerajaan Persia, raja Persia disangkut atas kepalamu, atau gelang kebesaran? Kalau Surakah nak jawab, Surakah mungkin kata, ya Muhammad, kamu sendiri pun kena halau, nak dikejar, nak dibunuh oleh orang Mekah. Kamu nak pergi ke Yasrib ataupun Madinah, kamu tak tahu kala lagi apa benda berlaku. Tiba-tiba kamu beri satu jaminan kepada aku untuk menggoyahkan satu kerajaan yang hidupnya lebih 1000 tahun. Empire. Logik ke? Tapi Nabi akalnya besar. Kenyataan Nabi itu telah ditahqiqkan zaman Sayyidina Umar. Kerajaan Parsi terkoyak sebagaimana Raja Parsi koyak surat Nabi. Habis, hancur. Barangan itu dibawa ke kota Madinah. Sayyidina Umar cari Surakah, letak atas kepala. Apa yang Nabi janji pada tahun 1 Hijrah, mana masa tu, sebelum ada tu, selepas Nabi mati 10 tahun, selepas Abu Bakar mati pula campur 2 tahun, 12 tahun,
dan zaman Sayyidina Umar. Itu pun mungkin 3-4 tahun selepas pada tu. Artinya hampir mencecah 17-18 tahun. Baru berlaku apa yang Nabi sabdakan. Berlaku. Tengok cara. Nabi cakap kepada sahabat-sahabat dia semua, sahabatku, latuftahunal Qustantiniyatu falani'mal amiru amiruha walani'mal jaish zalikal jaish. Wahai sahabatku, kota Konstantinopel di barat ni, Rom akan jatuh, akan dibuka. Sebaik-baik yang membuka tenteranya, pemerintahnya, parlimen. Abu Ayyub dengar hadis ni terus dibuka. Abu Ayyub, sahabat Nabi yang Nabi duduk rumah dia tu, lepas wafat Nabi pergi perang-perang dibuka, tak dapat mati. Sabda ini dapat dibuka selepas 800 tahun Nabi wafat. Hebat, akalnya akal besar. Kita kena didik anak-anak kita biar akal besar. Saya contoh, seorang anak tu dia tengok kapal terbang. Kita selalu tengok masa kecil kapal terbang. Kita tengok anak-anak kita ni, bila sebut kapal terbang, kita akan tahu macam mana. Anak pertama kata comelnya kapal terbang tu, sekadar sebut comelnya. Anak kedua berkata, untungnya kalau saya dapat naik kapal terbang tu. Anak ketiga kata, saya ingat saya nak belilah kapal terbang. Anak yang keempat berkata, saya ingat saya nak miliklah kapal terbang. Anak yang kelima kata, saya nak jual kapal terbang. Maknanya jadi nega pula. Hal tu milik peribadi je sebiji je, ni nega pula. Beza tak kepala tu? Beza. Tengok. Oleh kerana waktu azan dah masuk, saya pukul apa? Masuk dah. Okey. 2 minit lagi. Jam saya ni cepat, jam Mekah. Masuk dah. Lambat 2 minit. Okey. Tuan-tuan tengok akal besar. Kita kena buat akal besar macam tu. Bila akal besar ni, insya-Allah anak kita bagi tahu bahawa ingat nak ternak ayam lah, nak bela ayam. Abah kata janganlah nak. Kenapa bah? Dulu hang bela puyuh gagal, ayam besar pada puyuh lagi gagal. Ya juga. Tapi kalau abah yang hebat, abah kata tak apa nak, jangan bela ayam, bela seladang. Oh wow, wow. Kenapa? Kerana pasarannya luas, tak ada saingan, natang tu besar, daging pun banyak jual. Ambil bekas tua ke apa ke mudah. Tengok, develop pemikiran. Tapi janganlah sampai tak logik langsung, biarlah ada logiknya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya berhenti dulu sebentar.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung sikit lagi lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, akal yang besar, yang ini kita kena tengok. Kita ajar pada diri kita, ajar pada anak-anak kita ni biar tahu matlamat hidup. Saya ambil contoh. Nabi kata, sedekahlah kamu. Kenapa Nabi kata sedekah? Nabi tak kata makanlah kamu. Nabi tak kata minumlah kamu. Tapi Nabi kata sedekahlah kamu. Sebab bila sedekah, maknanya lebih makan dan minum. Tengok sahabat jawab, ya Rasulullah, macam mana saya nak sedekah kami? Kami ni fakir, miskin, tak ada kerja, tak ada harta. Nabi jawab, kamu kerja, kamu sedekah. Apa makna? Maknanya Islam mengajar memberi, bukan memilik sahaja. Islam mengajar supaya menolong, bukan ditolong sahaja. Sebab itu Islam ajar al-yadul ulia khairum minal yadis sufla. Tangan atas lebih baik pada tangan bawah. Cara Islam, bagaimana dia mendekatkannya, bagaimana cara dia tackle. Tujuannya, okey, mari dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dia bina akalan sahabat-sahabat. Dia kualitikan sahabat. Dia bina human capital. Jadi nilai yang sahabat Nabi ni lebih-lebih belaka. Ada satu pasukan tentera kepung di satu kawasan orang kafir, musuh ni lama. Tak berdegih-degih, tak boleh masuk sebab tembok besar. Jadi panglima ni duk meeting, bincang. Panglima kata kita kena minta dengan Sayyidina Umar yang jadi khalifah di Madinah masa tu bantuan 4,000 orang. Tuan-tuan, surat sampai Sayyidina Umar. Sayyidina Umar baca. Sayyidina Umar buat apa? Sayyidina Umar hantar 4 orang. Minta 4,000 atau 4 orang. Dia buang 3-0. Bila Sayyidina Umar hantar, Sayyidina Umar kata, kamu minta kepadaku 4,000, aku hantar 4 orang, kerana seorang tu aku takdirkan macam 1,000 orang. Salah seorangnya Az-Zubair ibn Al-Awwam. Bila dia sampai, dia tengok depan tentera. Dia kata, aku hadiahkan diriku kepada Tuhan. Dalam bahasa mudah apa makna? Saya matilah. Dia tengok, dia nampak air dia, tembok yang tinggi. Dia pergi tahu tali boleh panjat. Tengah malam naik betul-betul atas tembok, takbir, terus terjun ke bawah, buka pintu. Operasi kurang 24 jam, tumbang seorang. Minta 4,000, bayar harta seorang, tapi selesai. Ini kualiti. Kualiti inilah benda yang cukup mahal dalam kehidupan para sahabat. Nabi aja, Nabi aja. Sahabat-sahabat Nabi memang lebih semua, tuan-tuan. Sebab gurunya adalah Rasulullah SAW. Tuan-tuan, kita tengok macam mana cara sahabat fikir. Sebab kita kata akalnya besar. Satu hari surat sampai kepada Panglima Agung Parsi, namanya Rustam. Bila sampai surat daripada wakil Islam nak pergi bertemu,
Dia tanya memanda jendera dia yang lain. Kita nak sambut orang Islam ni cara ala perang ke ataupun kemegahan dia raja, ubbahatul muluk. Mereka kata kalau boleh kita nak pakai smart-smart sekali ni, kita sambut ala kebesaran kerajaan Parsi. Masing-masing pakai baju, pakai gelang. Ialah kafir masa tu, bukan orang Islam pun. Pakai gelang, pakai tonyak, pakai emas, pakai intam beliang dengan baju kemas-kemas semua. Rostam tak sakira lah baju macam mana mahal. Pada hari kejadian, wakil Islam masuk. Wakil Islam ni namanya Rubai ibn Amir. Masuk tuan-tuan, nak sambut, tengok, naik keldai kontok. Keldai kontok, baju bertampal, tombok berkarat buruk, berserebeh orang kata. Masuk, terkejut habis mereka. Lalu Rostam kata, kalau kamu tak ada gandung, kami boleh hantar nak berapa puluh ekor unta barangan, kita tahu. Berapa puluh kati, berapa puluh piku, kita tahu. Kalau tak ada pakaian, kita boleh hantar berapa gudang pakaian. Tak apa, kita tahu cuma. Mu mari nak apa? Jawab Rubai ibn Amir, yang juga sahabat Nabi ni, yang hidup zaman Nabi. Rubai ibn Amir berkata, Allahu ta'asana linukhrijal ibad min ibadatil ibad wa min jawril adyan ila adlil Islam wa min dhikid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Sesungguhnya Allah bangkitkan kita untuk keluarkan manusia daripada menghambakan sesama hamba kepada menghambakan kepada Tuhan hamba, daripada kezaliman mana-mana agama kepada keadilan Islam, daripada hanya kesempitan hidup di dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Bila dia pulang, Rostam tanya memanda menterinya, macam mana mu lihat? Orang ni kata berat. Baju dia hamba kita pun tak pakai. Tombok dia zaman batu mana tak tahu. Keldai dia marahing fukara, orang Parsi pun tak naik. Dia kritik habis satu-satu. Bilang, ada hak jenis bilang tampalang baju pada Rubai ibn Amir. Maka Rustam marah yang amat sangat kepada memanda menterinya, kepada jendera-jenderanya, dan berkata, mu tahu tak, ucapan orang itu akan menjahannamkan kerajaan Parsi. Ucapan itu amat berbahaya. Tunggulah saat. Betul sungguh tuan-tuan. Kita duk nilai pakaian kau, letih dah. Nilai pakaian, letih. Kita tak boleh nilai orang macam tu, tapi tengok cara pemikiran, bagaimana dia punya besar. Orang ni yang hebat. Kita develop anak-anak kita, kita develop keluarga kita, biar jadi orang yang macam tu. Ni duk bincang masalah kecil sikit, masalah kecil sikit, Allah letih. Bertahun-tahun duk bincang masalah tu, tak keletih itu. Tak boleh dah macam tu. Dunia sudah berubah sekarang.
Tuan-tuan, poin yang terakhir saya nak sebut. Hari ni saya duduk di pejabat, ramai orang bertemu macam-macam, hamba Allah. Tapi sibuk main, pergi mari. Ada yang sedang buat gerang kerajaan, yang sedang buat PhD, master mari untuk nak ambil buah fikiran. Salah satu daripada kajian yang mereka buat ialah tajuknya Living Sunnah. Kat kita tak masyhur Living Sunnah. Living Sunnah ni maknanya macam mana kita nak hidup mengikut sunnah. Macam mana kita hidup ni kita boleh ikut sunnah. Bangun pagi ikut sunnah, hidup kita dah ni ikut sunnah, PA perangai bercakap ikut sunnah. Macam mana cara indikator kita nak ukur sunnah. Dan ini begitu rancak dibuat di Indonesia. Tapi macam mana cara sebenar? Bukan maknanya bila ikut sunnah jadi ortodok. Kita tak nak macam tu. Nak ikut sunnah dengan faham sunnah itu dengan fahaman yang sesuai. Nabi kata makanlah. Perut kita tak boleh nak makan gandum semua, roti, nak nasi. Kawan ni kata sunnah tak ada makan nasi. Susah pula kita. Bak makan selama mana halal ikut tabiat bangsa. Cuma Nabi ajar makan tangan kanan, makan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu cara dia. Cara dia. Ikut sunnah. Ada seorang hamba Allah, dia orang baik. Dia jemput kawan dia untuk ajak makan rumah. Kawan dia ni baru belajar sunnah. Jadi bila dia belajar sunnah yang sedikit dengan fahaman yang tak berapa jelas, selama mana benda yang bukan sunnah tu bid'ah berlaku. Jadi kawan dia pun jemputlah dia mari. Kawan dia pun mari bawa scrambler besar, motor sekarang. Bawa ni arak lah bukan Melayu. Pakai serban ikut. Serban ke belakang ni bawa motor. Dengan jubah. Sudah tu parking motor. Kawan dia pun sambung ahlan wa sahlan. Kawan dia pun ajak makan. Ada makanan atas meja hidang. Dia pun duduk atas kursi. Kawan dia kata sila makan. Dia tengok makanan, walaupun sedap lah makanan tu kok. Dia ambil meja ni, dia terbalikkan. Habis jatuh makanan. Kawan dia kata, haza, apa benda ni? Dia kata ini adalah bid'ah. Nabi tak makan atas meja macam ni. Nabi tak duduk macam ni. Nabi duduk sebagaimana duduk seorang hamba dalam keadaan kaki lutut diangkat sebelah. Dia duduk bersimpuh cara macam tu. Dia makan 3 jari itu sunnah. Kawan dia pun dengung, Allah minta maaf lah tuan, saya terlupa cara tu rupanya. Kawan dia minta maaf kat dia. Dan dia ikut sunnah. Kawan dia pun, tuan rumah ni tak ada cakap banyak, keluar, terajam motor dia, terbalik habis motor dia. Dia kata, apa pula terajam motor saya? Sesungguhnya Nabi tak pernah naik scrambler. Nabi dalam riwayat naik unta, nama unta dia Qaswa, naik kuda pernah, dan naik keldai. Maka ini adalah bid'ah. Buang, terbalik. Masa tu baru sedar. Cara implement tu tak kena. Saya faham tak maksud saya? Maksudnya kita tengok dengan kita orang macam ni, okey.
Masalah pakai baju Melayu, walaupun tuan muka orang Melayu pakai baju Melayu ataupun orang ni, tak apa. Nak pakai baju Melayu, baju Cina, baju India, baju apa, cumanya peraturannya tutup aurat. Bukan masalah keagamaan pakaian jenis. Keagamaan tak boleh lah agama dia. Itu saja dalam Islam. Terlalu tasamuh dan toleransi. Jadi ikut cara macam ni. Penting belajar. Dan belajar tu biar faham. Jangan tak faham. Bila kita tak faham susah. Kita tafsir, kita tak boleh ikut-ikut saja. Kalau kita ikut saja mungkin kita silap. Taklid, tapi kita tak faham maksud, susah. Biar kita faham. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Maulidur Rasul pada kali ini kita turun daripada pengetahuan kepada pelaksanaan dalam hidup kita pengetahuan tersebut. Kita zahirkan dan kita cuba, insya-Allah. Dan tuan-tuan, bersama kami ni banyak buku-buku, tuan-tuan boleh bacalah. Makrifah Rasulullah, libat Rasulullah, ni cukup baik. Kita boleh kenal nama Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Pihi bin Lu'ay bin Pihi bin Ghalib bin Pihi sampai kepada bin Nadar bin Nizar bin Ma'ah bin Adnan, 21 lapis. Yang ini pun kita kena tengok sifat-sifat yang baik. Masa wal asr, demi masa. Ini penting tuan-tuan. Macam mana Nabi jaga masa, sahabat jaga masa. Saya ambil tokoh yang berjaya, startingnya ada dua. Pertama time management, kedua quality times. Ini saya sebut panjang kisah-kisah yang menarik bagaimana kesedaran kita jaga masa. Syekh Muhammad Mitwalli Syarawi, kita nak ikut perangai orang baik. Dia mati saja, orang yang iring jenazah dia 1 juta orang. Ini orang hebat, derma banyak apa-apa. Al-Kafi hadis 40. Ini pun bagus. Kita nak ikut sunnah, nak ikut Nabi, kita faham ni. Hadis 40 ni hadis Imam Nawawi yang terbaik yang saya syurkan buat mengajarlah di sini. Mudah-mudahan banyak manfaat daripada kitab ni. Kita tengok Bayan Linnas, banyak isu-isu saya jawab dalam Bayan Linnas. Bayan Linnas ni hukum sebab syar'i contohnya. Hukum Merry Christmas, hukum Millah Abraham. Macam-macam kita jawab isu-isu semasa, termasuklah isu-isu mutaakhir dan seumpamanya. Matlaq Badrain. Matlaq Badrain ni hak orang tua kita duk mengajar. Sekarang kita telah buat dalam masa 15 tahun dan kita buat 3 jilid. Banyak manfaat dengan nota kaki dan kita dapat banyak istifadah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mohon maaf bahasa yang saya guna tak sesuai. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah, pencinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengharapkan doa syafaatnya pada hari akhirat kelak, dan kita semua dimasukkan dalam syurga-Nya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa daraki syaqqa wa su'il qada' wa syamatatil a'dad. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa hujati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.